Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan berangkat menyertai acara riadah berbasikal Keputeraan 2022. Acara yang diadakan bersempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Baginda ke-76 itu berlangsung di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Berangkat sama paduka-paduka anak anda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Terima kasih. Laporan penuh keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke acara riadah berbasikal Keputeraan 2022 akan dapat diikuti dalam berita perdana malam ini. Ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Saleha binti Almarhum Pengiran Pemanca Pengiran Anak Haji Muhammad Alam berkenan berangkat menghadiri Majlis Perhimpunan Khas Wanita sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 1444 Hijrah. Majlis berlangsung kemarin di Royal Berkshire, Jurudong. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama, penasihat-penasihat bersama dan pengerusi-pengerusi bersama serta ahli-ahli jawatan kuasa kerja yang lain. Berangkat sama paduka-paduka nakda dan adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia Yang Amat Mulia Pengiran Anak Isteri Pengiran Rabiatul Adawiyah, Yang Amat Mulia Pengiran Bini Hajah Faizah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Majidah Nurul Bolkiah, Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Hafizah Sururul Bolkiah, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Puteri Hajah Masna, Ambassador at Large di Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri. Majlis bermula dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah At-Tahrim oleh Dayang Siti Zahrina binti Abdul Wahab, pemenang ketiga Majlis Musabaqah Membaca Al-Quran Bahagian Dewasa Peringkat Akhir Kebangsaan tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi. Dayang Hajah Siti Mahyana binti Pihin Sirajah Khatib Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Yahya, pengerusi bersama Jawatan Kuasa Kerja Majlis dalam sembah alu-aluan antara lain menyentuh mengenai tema Perhimpunan Khas Wanita, bersabar, berikhtiar, bertawakal dan berdoa menghadapi ujian, meraih syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita semua memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita semua mendapat syafaatnya kelak di hari serba sulit, di hari yang menakutkan, di hari yang tidak ada bantuan dan harapan kecuali dari Yang Maha Berkuasa. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung di antara umat Rasulullah yang mendapat syafaat baginda.
Majlis diserikan dengan persembahan dikir marhaban yang dipimpin oleh Gabungan Pegawai dan Kaki Tangan Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan ahli-ahli Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Dayang Hanisah binti Haji Osman, Pegawai Pelajaran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah dalam ceramah khas antara lain menyembahkan, bersabar dan bersyukur ketika ditimpa ujian yang berat adalah kekuatan bagi jiwa orang mukmin. Dalam kehidupan seorang mukmin itu, dia memang selalu akan berada di antara dua keadaan ini. Dia bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala atau dia bersabar dengan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Saya faham kadang-kadang memang bila kita ni ditimpa dengan satu ujian, kita ni merasakan nada apa lagi yang boleh kita ni buat kecuali bersabar. Akan tetapi selagi mana kita ni masih boleh memilih untuk bersyukur, kita ni mestilah berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ni fikirkan, subhanallah, betapa sabarnya sudah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ujian-ujian yang baginda hadapi. Walau bagaimanapun, baginda masih ingin mengejar status seorang hamba yang bersyukur. Acara diteruskan dengan selawat tafrijiyah dan selawat munjiah oleh pelajar-pelajar Sekolah Persediaan Arab Bandar Seri Begawan. Doa selamat dibacakan oleh Pengiran Nur Hayati binti Pengiran Kasharan, Penguasa Dakwah dan Tabligh Pusat Dakwah Islamia. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Majlis Perhimpunan Khas Wanita tahun ini diselenggarakan bersama oleh Kementerian Hal Ehwal Ugama dengan kerjasama Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi dan Majlis Wanita Negara Brunei Darussalam. Dulian Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah Ibni Kebawah Dulia Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzuddin Wad Daulah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, dan Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah binti Pengiran Haji Saleh Abdurrahman malam tadi berkenan berangkat menyaksikan perlawanan bola sepak Piala FA Brunei 2022 antara pasukan DPMMFC dengan Indra SC bagi saingan suku akhir pusingan pertama. Perlawanan berlangsung di Stadium Mini Jerudong Park. Berangkat sama paduka-paduka anak anda Dulian Teramat Mulia, Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Abdul Muntakim, Yang Teramat Mulia Pengiran Anak Munirah Madhul Bolkiah dan Yang Teramat Mulia Pengiran Muda Muhammad Aiman. Dalam perlawanan tersebut, Indra SC berjersey putih hitam mendahului perlawanan apabila menjaringkan gol pada minit ke-9. Bagaimanapun, DPMMFC berjaya menyamakan kedudukan satu sama pada minit ke-25. DPMMFC terus menggegarkan gawang Indra SC pada separuh masa kedua perlawanan dengan menjaringkan 4 gol. Perlawanan berakhir dengan keputusan DPMMFC 5 dan Indra SC 1. Para pendidik diseru supaya memberi laluan kefahaman kepada anak-anak didik dan juga bagi masyarakat untuk mengenali benar-benar perbezaan antara pendidikan Barat dan Islam kerana dengan cara demikian akan dapat mengekalkan kesedaran dan keberhajatan ummah kepada pendidikan Islam. Seruan itu dibuat oleh Mufti Kerajaan pada Majlis Perasmian Seminar Antarabangsa Pendidikan dan Sains Sosial 2022.
Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid juga menjelaskan seminar yang bertemakan pendidikan sains sosial dan kemasyarakatan pemangkin kesejahteraan ummah penting sebagai wadah untuk memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang kewujudan gugusan sains kemasyarakatan dan kepentingannya dalam aspek keguruan Islam. Seminar merupakan anjuran bersama Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan, College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB dan Fakulti Pendidikan Kupu SB. Penekanan kepada Islamisasi ilmu, Islamization of knowledge dalam bidang sains kemasyarakatan berasaskan maqasid syariah adalah lebih signifikan untuk menangani isu kemasyarakatan global dan setempat selaras dengan tradisi perkembangan ilmu dalam tamadun Islam. Majlis diteruskan dengan pelancaran Nadi Al-Qawi Al-Amin, Fakulti Pendidikan Sains Kemasyarakatan dan diselajurkan dengan penyerahan sijil serta cenderamata kepada para pembentang kertas-kertas utama. Perkembangan intelektual Islam yang berlaku khususnya pada pertengahan era 20-an dan realiti serta cabaran pendidikan sains sosial dalam sistem pendidikan negara ini antara yang dibincangkan pada seminar antarabangsa pendidikan dan sains sosial. Profesor Dr. Khairuddin Al-Junid dari Universiti Brunei Darussalam ketika membentangkan kertas utama 1 bertajuk Muslim Intellectuals in Southern Asia and the Future of the Ummah antaranya berkata munculnya ilmuwan Islam pada pertengahan era 20-an yang digelar era network Islam menyumbang kepada pembentukan pemikiran Islam di serantau. Sementara Dr. Awang Haji Adnan bin Haji Basar, Rais College Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB, dalam pembentangan antaranya menjelaskan pendidikan sains kemasyarakatan berperanan membentuk dan membangun negara melalui pemahaman sejarah dan asal-usul bangsa serta membentuk ketemadunan negara. Petani dan juga diampunkan segala dosa-dosa petani. Kemudian kita rujuk lagi kepada satu hadis yang menguatkan firman. Dalam pada itu memperkasakan komuniti pelajar dengan menjadikan pendidikan Islam sebagai teras untuk perkongsian pengetahuan dan bergerak ke arah masyarakat berintegriti dan jati diri tinggi antara yang terkandung dalam resolusi seminar antarabangsa pendidikan dan sains sosial 2022. Resolusi seminar dibentangkan oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Zahiri bin Awang Mat, pengerusi bersama seminar. Indeks Perdagangan Barangan Antarabangsa IMTI negara Brunei Darussalam pagi suku kedua 2022 menunjukkan peningkatan jumlah ekspor iaitu 61.2% berbanding suku kedua tahun sebelumnya. Peningkatan adalah disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit ekspor sebanyak 63% yang terutamanya disumbangkan oleh peningkatan indeks bahan-bahan mentah tidak boleh dimakan, bahan api galian dan bahan kimia. Kenaikan harga produk-produk tersebut di pasaran dunia adalah antara faktor utama kepada peningkatan indeks nilai ekspor bagi suku kedua tahun ini. Sementara itu, indeks volume ekspor pula mencatatkan penurunan 23% berbanding suku kedua 2021 disumbangkan oleh penurunan indeks volume ekspor bahan api galian berikutan penurunan pengeluaran gas asli dan pembuatan produk petroleum dan bahan berkaitan. Jumlah nilai import pada suku kedua 2022 meningkat 59.9% berbanding suku kedua 2021 disebabkan oleh kenaikan indeks nilai unit import dan indeks volume import. Manakala terma perdagangan negara mencatatkan peningkatan 62.8% pada suku kedua 2022 berbanding suku kedua tahun sebelumnya. Laporan penuh IMTI bagi suku kedua 2022 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES.
Status harian normal baharu COVID-19. 6 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 387 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 86.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.6%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.6%. Kementerian Pendidikan melalui Bahagian Kesihatan, Keselamatan dan Alam Sekitar, Jabatan Pentadbiran dan Kemudahan-Kemudahan kemarin meneruskan program kesihatan di tempat kerja. Program melibatkan pegawai dan kaki tangan Kementerian Pendidikan Daerah Temburong. Program yang diadakan di Dewan Sekolah Rendah Sultan Hassan Pekan Bangar ini antara usaha mengukuhkan kesihatan di tempat kerja.